Selalu kalau scroll sosial media, kita akan nampak posting keagamaan kan? Brother, Tak kisahlah sama ada ianya berbentuk poster, suara latar maupun video. Banyak pesanan menarik yang boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian kita ni. Untungnya kita di Malaysia banyak agamawan yang bersungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwah-dakwah, hinggakan kalau disebut satu persatu pasti tak menentangan Prof Tarasa. Dengan ramainya bilangan agamawan ni, ini menjadikan negara kita ni diberkahi dengan rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, tanpa membuang masa, jom kita kenal pasti 5 tokoh agamawan yang paling terkenal di Malaysia. Yang kelima, Ustaz Azhar Idrus. Seorang figura masyarakat yang tak asing lagi. Amat mustahil kalau Prof tahu tak masukkan dalam senarai video kali ini. Ustaz Azhar Idrus atau nama penuhnya Zamrul bin Idrus berasal dari Kuala Terengganu. Beliau dilahirkan pada 12 Februari 1964 dan telah berumur kira-kira 60 tahun sekarang ni. Turut terkenal dengan panggilan UAI, sejarah awal beliau sebelum bergelar ustaz penuh dengan liku cabaran. Memulakan pendidikan awal di Al-Star, Kedah sebelum menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Pelbagai guru agama secara talaqi telah dibuat oleh UAI, antaranya sebelum bergiat aktif dalam bidang dakwah. Zaman muda UAI sebenarnya agak berbeza berbanding dengan agamawan terkenal yang lain. Misalnya, UAI adalah seorang bekas pemain gitar dalam satu kumpulan muzik di Terengganu. Kita tak boleh tengok kalau main. Namun, disebabkan tujuan asal UAI hanyalah sebagai mengisi masa lapang dan bukannya secara sepenuh masa, jadi beliau telah mengundur diri dari ahli kumpulan muzik tersebut. Selain daripada itu, UAI juga mempunyai kemahiran yang tinggi dalam penggunaan kamera. Banyak hasil daripada air tangan UAI boleh kita dapati di laman media sosial beliau. Dalam pada itu, UAI juga turut aktif hinggalah sekarang dalam sukan berbasikal, yang mana ia merupakan hobi utama beliau sejak zaman mudanya lagi. Bertitik tolak dari ceramah beliau sekitar beberapa tahun yang lalu bersama Zizan Razak. Jadi kalau puasa kita dah sah, boleh buka. Ianya sekaligus telah menarik minat ramai lagi orang untuk menonton ceramah-ceramah beliau, di samping penyampaiannya yang santai dan mudah untuk difahami. Ambil air semayang belajar. Taklah dalam tempat yang tertutup. Kalau dalam tempat yang tertutup, ada tak mata orang tengok? Itu kena faham. Aurat ni apa? Aurat ni anggota badan yang wajib kita tutup dari mata manusia yang haram tengok. Jap. Sebelum tu jangan lupa untuk like dan subscribe channel Prof Tau. Yang keempat, Ustaz Wadi Anwar. Untuk senarai seterusnya pula, kita beralih kepada figura lain yang turut dikenali oleh masyarakat pada masa kini. Tak lain tak bukan figura yang dimaksudkan ni adalah Ustaz Wadi Anwar. Individu yang sangat terkenal dan popular dengan ceramahnya yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, berkaitan perihal kematian dan hal akhirat. Ustaz Wadi atau nama penuhnya Muhammad Wadi Anwar bin Ayub dilahirkan di kota Kuala Muda, Kedah pada 20 September 1983. Beliau merupakan seorang penceramah bebas yang aktif berdakwah bermula dari 2016 hinggalah sekarang. Perjalanan dakwah dan pembelajaran Ustaz Wadi bermula di mana beliau telah memperolehi pendidikan di Institut Islamik Al-Fatah, Syria. Dengan segala ilmu dan pengalaman menuntut ilmu ni, tidak kiralah sama ada di dalam maupun luar negara, beliau dilantik menjadi guru di salah sebuah madrasah di negeri ini. Hinggalah pada tahun 2016, Ustaz Wadi memutuskan untuk menjadi pendakwah bebas secara sepenuh masa. Antara peristiwa yang diingati adalah ketika mana pada tahun 2018 yang lalu, Ustaz Wadi bersama dengan beberapa asatizah yang lain telah terlibat dalam kemalangan jalan raya yang tragis di Kamunting, hinggakan ianya telah menyebabkan Ustaz Murtada meninggal dunia beberapa minggu selepas kemalangan tersebut. Kini, selain daripada menerima jemputan ceramah, Ustaz Wadi turut aktif di sosial medianya seperti laman Facebook dan juga YouTube beliau sendiri dalam usaha penyebaran dakwah yang lebih mendalam, terutamanya terhadap golongan muda. Para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang keempat tentang kematian, iaitulah kematian seorang sekali saja. Semua mesti akan rasa sakit mati. Sebab itu Rasulullah ajak kita
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah. Yang ketiga, Dr. Maza. Seterusnya, kita beralih kepada agamawan yang kini merupakan mufti bagi negeri Perlis, iaitu Dr. Maza. Berasal dari Pulau Pinang, Dr. Maza atau nama penuhnya adalah Muhammad Asri Zainul Abidin. Beliau dilahirkan pada Januari 1971 dan kini merupakan seorang pendakwah, penulis, pensyarah dan juga perunding Islam di Malaysia. Mempunyai kepakaran dalam bidang pengajian Islam. Antara anugerah yang pernah beliau perolehi adalah seperti Darjah Kebesaran Seri Sirajuddin Perlis, SSP, Tokoh Ma'al Hijrah Perlis dan juga Tokoh Ma'al Hijrah Universiti Sains Malaysia. Mempunyai karakter sebagai seorang yang lantang dalam berbicara. Tidak keterlaluan Prof Tau katakan bahawa seringkali Dr. Mazani terpalit dengan isu pengganas dan juga isu Wahabi. Ini sudah menjadi asam garam dalam dunia penyebaran dakwah, percanggahan pendapat serta perbezaan ideologi terutamanya dalam kalangan pengikut membuatkan pertelingkahan yang tidak sepatutnya berlaku terus menular sampai ke saat ini. Dr. Maza turut aktif dalam media sosial terutamanya di platform YouTube Pro Media Tajdid yang mana telah mempunyai bilangan pengikut yang ramai di sana bagi aktiviti perkongsian ilmu agama dan juga penyebaran dakwah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayudkhuluna jahannama dakhirin. Yang mana sombong daripada doa kepada Allah masuk api neraka dalam keadaan hina. Kita tak seronok walaupun Tuhan habaq hampa doa kat aku. Kita tak mau, kita mau pergi cari orang punya. Yang kedua, Dr. Rozaimi. Dr. Rozaimi Ramli atau turut dikenali sebagai Rora merupakan seorang agamawan yang dikenali kerana kerap memberi pandangan berilmiah di platform media sosial beliau. Walau pelbagai kontroversi yang telah beliau tempuhi, termasuk beberapa isu yang hangat di media sosial, namun beliau kekal komited dalam menyampaikan ilmu dan tugasan dakwah. Dilahirkan di Perak pada Jun 1983, Dr. Rora merupakan seorang penceramah dan pendakwah bebas, penulis buku serta pensyarah di salah sebuah universiti di Perak. Antara latar belakang beliau adalah berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Mut'ah, Jordan dalam bidang usul fiqh pada tahun 2006. Kemudian menyambung pengajian hadis ke peringkat PhD dalam bidang hadis. Oleh yang demikian, tak hairan untuk kita katakan bahawa ilmu serta pengetahuan yang mendalam terhadap bidang hadis membuatkan beliau banyak mengupas serta menghuraikan ilmu hadis, termasuk kekeliruan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kini. Pada tahun 2020 yang lalu, Dr. Rora telah dilantik menjadi ahli jawatan kuasa fatwa negeri Perlis yang mana turut bekerjasama dengan mentor beliau sendiri iaitu Dr. Maza. Yang pertama, Ustaz Auni. Untuk senarai yang tak akhir ni, Prof Tau yakin mesti ramai yang kenalkan, terkenal dengan ceramah berkaitan akhir zaman, teori konspirasi, Illuminati dan yang berkaitan. Tahukah korang Ustaz yang Prof Tau maksudkan ni? Dikenali sebagai Ustaz Auni atau nama penuhnya Auni bin Muhammad. Beliau merupakan penceramah bebas yang berasal dari Pasir Mas, Kelantan. Apa yang membuatkan golongan tua maupun muda tertarik dengan penyampaian Ustaz adalah kerana kupasan dari penceritaan yang menarik daripada Ustaz Auni sendiri. Dengan memiliki tahap ingatan yang bagus, segala cerita maupun sejarah seperti Illuminati, sejarah dunia, rahsia alam maupun konteks yang pelbagai membuatkan ramai orang mudah faham dan jelas dengan ceramah beliau. Bagi yang meminati kisah para Nabi, korang pasti teruja dengan setiap kupasan yang dibawa. Menurut Ustaz Auni, beliau ada berkongsi rahsia bagaimana untuk memiliki daya ingatan yang kuat. Antaranya adalah dengan senantiasa mengamalkan solat sunat duha. Jadi, korang yang dah tahu rahsia ni dah boleh amalkanlah. Kesimpulannya, setiap perkongsian maupun ilmu yang telah disampaikan, ianya penting sebagai tambahan kepada ilmu pengetahuan kita seterusnya dapat meningkatkan iman. Sebagai orang awam, usahlah kita melaga-lagakan agamawan sebaliknya. Jadikan perbezaan pendapat dan juga khilaf ni sebagai suatu hikmah yang tersembunyi. Mana yang baik kita raikan, mana yang buruk sama-sama kita hindarkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan kita sendiri. Korang setuju tak dengan senarai kali ini? Atau ada senarai yang boleh ditukar tambah? Cuba nyatakan di bawah. Rasanya setakat ni dahulu untuk video kali ini. Assalamualaikum.